Kencing. Dah tak tahan sangat. Ada sakit ke ada apa kan. Orang kalau kena sakit-sakit tu kan memang dia tak tahan tau. Tu yang kadang buang air dalam botol kan. Kalau lelaki boleh lah. Ni. Jadi kalau macam ni tak haram. Kenapa? Syarat dia bukan dalam tandas. Tu dah kena faham. Dia tak payah renovate ni. Renovate tandas, tukar macam ni ke, adap sini, tak payah. Tak payah buat. Kenapa tak payah buat? Sebab ini memang tandas. Lepas tu kita faham ni, dekat haram ni apa syarat dia, apa keadaan dia yang menyebabkan perbuatan tu jadi haram. Satu tu. Okey. Baca lagi apa dia kata. Haram menghadap kiblat atau membelakangkan. Kita tambah lagi biar kita lengkap. Hadap kiblat atau membelakangkan. Maknanya kalau dia buang air macam ni tandas. Kalau ni kiblat, dia hadap sini pun tak boleh. Kalau dia hadap sana pun tak boleh. Bila dia hadap sana, ini nama dia, ini nama dia hadap. Ini nama hadap kiblat. Kalau dia hadap sana, nama dia belakang kiblat. Dia membelakangkan kiblat. Jadi dua-dua tak boleh. Bukan hadap kiblat tak boleh. Opposite pada kiblat pun tak boleh. Kita biasa dengar perkataan ni. Membelakangkan kamera, menghadap kamera kan orang kata. Ni. Jadi dua-dua keadaan ni tak boleh lah. Maknanya dia jatuh haram, hadap kiblat atau belakang kiblat. Syaratnya dia buang air bukan dalam tandas, contohnya tempat lapang atau semak. Itu syarat pertama. Betul syarat kedua tu. Kita faham syarat. Atau ada dinding, tapi jarak di antaranya dengan dinding lebih 3 hasta. Dia dekat luar tandas. Dan dia buat dinding. Tapi jarak dia dengan dinding ni lebih 3 hasta. 1 hasta macam ni lah. Ni 1, ni 2, mungkin 3 kat sini. Dekat luar tandas ni. Dekat luar, kat semak ke, kat padang ke, dia buat dinding. Tapi jarak dinding lebih 3 hasta. Dengan syarat dia haram ada dinding. Tapi jarak dengan dinding. Jarak siapa ni? Jarak siapa? Jarak dengan dinding siapa? Orang yang buang air tu. Jarak dengan dinding lebih daripada 3 hasta. Maknanya dia buat dinding, tapi jauh. Maknanya kalau dia nak buat dinding, untuk dia ada kiblat, mesti dia dengan dinding ni, mestilah tak sampai 3 hasta. Dekat lah, dekat. 3 hasta ni, 1 hasta ni macam ni lah. Berapa kaki ni? 48 cm. 48 cm. Lebih kurang 44 cm. Jadi jarak dia mesti dinding. Atau nombor 3, ada dinding. Tinggi dinding. Tinggi dinding kan, bukan tinggi orang. Tinggi je. Kurang daripada 2/3 hasta. 2/3 hasta tinggi ni je. Ni 1 hasta tinggi ni je. Dia buat dinding tinggi ni je. Tapi dekat dengan dia. Kurang 3 hasta. Tapi dinding ni pendek. 2/3 hasta tinggi ni. Kalau dia ada kiblat. Faham ni? Dia buang air kat sini. Ni dalam kat luar tau. Dekat semak, kat padang. Dia berdiri sini. Dia buang air sini. Kalau untuk dia membolehkan dia supaya tidak haram dia menghadap akan kiblat, dia mesti ada dinding. Jarak dia dengan dinding ni mestilah tidak boleh, mestilah
Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Maknanya mestilah kurang daripada 3 hasta. Satu. Tinggi dinding ni tinggi dinding ni mestilah lebih daripada 2/3 hasta. Macam tu je dia boleh faham dah. Betul tak? Dia mesti dekat dengan dinding lah. Ini kalau kita pergi camping, kita pergi buat khusus kat hutan, kita pergi buat apalah. Eloklah kita buat dinding. Kita buat dinding. Satu, kita buat dinding tinggi. Tinggilah sikit. Mungkin separah sini pun cukup lah. Separah ni pun cukup. Jadi kalau separah ni dia dah lebih daripada 23 hasta. Dan mestilah tempat tu agak kecil. Supaya kita dengan dinding ni, dia tak lebih 3 hasta. 3 hasta ni ya. Ni. 1, 2, 3. Habis ni lah. Sini habis ni. Lebih kurang lah. Habis ni Sini. Jadi kalau dia buang air, dinding di situ, dia kena dekat dinding. Kalau ni kiblat tak apa. Ni kiblat tak apa. Tapi dia kena dekat dinding. Ini nama ni. Ini 3 hasta. Dan dinding tu mesti lebih daripada 2/3 hasta. Boleh faham ni? Orang muda-muda takkan tak faham. Kadang aku cerita dengan makcik-makcik pencen ni, nak pening kepala dia. Apa benda ni tak ni boleh kencing dalam rumah ni lah dia kata. Tenang. Tak ada. Kita belajar ni emergency. Betul. Dia kena umur 50, 60, 70 ni dia bukan tunggu tandas. Mana sempat dia kadang. Nak sempat ni kita janganlah buat benda haram. Macam mana? Kita tahu kaedah. Jadi, yang pertama tadi, haram. Dengan 3 syarat. Kalau syarat-syarat ni tak ada, buang air dalam tandas, tak adalah haram. Buang ada kiblat. Mana buang air dalam tandas, dia ada kiblat, tak ada haram. Ada dinding, tu yang jadi haram tu kalau dia jauh daripada 3 hasta. Dan dia kena dekatkan diri dia. Okey. Masuk dinding tu Ustaz kena sempurna ke? Kalau kata macam emergency setengah orang lelaki ni tengok belakang batang pokok je belasah. Belakang batang pokok. Adakah dikira dinding macam tu? Dia tak ada dinding. Dinding kena tutup. Kena tutup betul-betul lah masuk. Papan ke. Yang layak dipanggil dinding lah. Batang pokok tu bukan dinding. Tapi kalau pokok tu banyak macam tu kan. Baru dah berdinding. Kalau batang pokok tu bukan dinding. Maknanya kena ada papan lah. Maknanya dinding yang betul-betul proper. Yang layak dipanggil dinding lah. Sebab kalau macam dulu kita tengok kadang daun kelapa. Tak apa, janji dia boleh tutup lah. Dia tutup. Dulu orang tahu pelepah, orang tahu kayu, tak apa, janji boleh tutup. Okey. Yang ni itu haram. Adapun kalau ada dinding tingginya lebih 2/3 hasta dan kedudukan dengan dinding tidak boleh lebih daripada 3 hasta atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air, tidaklah haram. Itu syarat yang sebelah tu. Sini tandas ni ada mana? Ni tandas. Sini. Ada sana? Ada sini saya? Ada sini kan? Kiblat macam ni tak? Kalau ada kiblat pun tak apa. Sebab dia dalam tandas. Tapi kebanyakan rumah saya tengok kebanyakan semua ada kiblat. Saya pun pelik tengok tadi kan. Sambil pasal. Memanglah. Okey. Lepas tu dia kata apa? Sunat. Sunat pula. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Dengan kaki kiri. Ini sunnah Rasulullah yang paling senang lah buat. Yang kita kena ingat tak ingat. Kalau kita tak ingat, kita tampal dekat pintu tanda rumah kita. Tulis kaki kiri. Tulis. Kalau tak ingat tau. Elok kita tulis. Kenapa? Ada something yang remind kita. Jadi kita masuk ke kiri, kita dapat pahala. Dapat pahala apa? Pahala sunnah. Rasulullah kata,
siapa yang mengamal satu sunnahku dikala umat telah rosak. Ni zaman ni umat dah rosak. Maka dia diberi pahala 100 pahala syahid. Ini dulu guru kata ada hadis. Siapa yang mengamal satu sunnahku dikala umat telah rosak, maka diberi dia pahala 100 pahala syahid. Masuk tandas pagi-pagi, masuk tandas ke kiri. Bangun pagi masuk tandas kaki kiri. Niatkan, ni Rasulullah suruh. Niat. Jadi kita ikut Rasulullah. Nak selamat ni ikutlah Nabi, ikut Rasulullah. Jadi kalau kita ni, kita macam tak tahu tau, pagi tadi, semalam, petang semalam, tengah hari semalam, kita tak tahu masuk kiri ke kanan. Kita kalau kat rumah, kita tampal je lah. Kita tulis kaki kiri pun cukup lah. Tak payah tulis besar-besar, panjang. Tulis kaki kiri. Dekat dalam tu, tulis kaki kanan. Cukup lah. Jadi kat dalam tu, kita nak keluar, kita nampak kaki kanan. Macam ada orang remind kita lah, macam tu lah kan. Kau keluar kaki kanan. Adalah kebaikannya. Tu dulu dalam internet kan ada orang buat kajian kan. Orang barat buat kajian. Kenapa orang Islam ni dia masuk kaki kiri? Rupanya kaki kiri ni, tapak kaki kita ni, dia ada bunga yang boleh menarik kita tau. Kalau licin, dia boleh stop berbanding dengan kaki kanan. Bunga kaki kiri ni tak sama dengan bunga. Tahu bunga? Bunga tanya kereta tu. Dia bunga kaki ni, kiri ni, dia mengelakkan kita tergelincir. Tergelincir. Sebab dia macam bunga yang menarik dia ke belakang. Ini kajian-kajian yang orang buat lah. Jadi mereka nampak kenapa Rasulullah buat. Rasulullah ni apa dia cakap? Allah yang suruh. Rasulullah ni dia tak cakap suka-suka. Dia tak cakap tipu-tipu. Tak ada. Bukan tipu. Rasa nak tipu tak ada. Dia benar. Dia sadiqul masduq. Dia benar. Orang yang benar. Dan dia dibenarkan. Jadi apa dia cakap ni ialah wahyuha. Semua wahyu-wahyu semua dia cakap. Dia tak cakap suka-suka hati dia. Jadi kalau dia kata, buat ni, itu adalah perintah Allah. Apa kebaikan? Ni yang orang dah jumpa sekarang ni. Orang dah jumpa sekarang. Rupanya kaki kiri ni, dia ada bunga break. Atau bunga break. Kalau kita masuk licin, dia boleh tahan. Dalam keadaan yang biasa lah. Dia boleh tahan kaki kita, jangan jatuh. Itu satu. Kenapa masuk ke kiri? Itu daripada kajian-kajian saintifik lah. Lagi satu, luar tandas ni, lebih mulia daripada tandas. Tandas ni kan tempat najis. Jadi bila kita daripada tempat yang lebih mulia, masuk tempat yang kurang mulia, kita masuk kaki kiri. Masuk kaki kiri. Masuk pasar kaki kiri. Sunat lah. Masuk Sogo kaki kiri. Pasar lah, pasar. Bukan Sogo je, apa-apalah. Masuk komplek kaki kiri. Kenapa? Pasar. Pasar lah orang nega-nega kan pasar. Masuk pasar Pudu. Dekat nak masuk Pudu tu, kaki kiri. Memang pasar ni masuk kaki kiri. Dalam kitab dia sebut apa? Masuk di tempat kutipan hutang, yang kutipan cukai yang tidak dibenarkan oleh syarak, kaki kiri. Tempat orang kutip cukai dan kutipan tu syarat tak benarkan. Masuk ke kiri. Macam toilet pejabat ni, Ustaz, dia ada 2 pintu. Kita kira masuk kaki kiri tu daripada pintu depan ke, sebab dalam tu macam toilet kita dia ada pula toilet cangkung kat luar tu. Sekarang kita nak kira kaki kiri tu daripada pintu mana? Pintu besar. Pintu besar. Sebab kita masuk je dah ada tempat orang kecil berdiri je kadang. Jadi ruang yang masuk tu dah dinamakan kawasan tandas. Kan ada pegawai yang bertanggungjawab, kan ada muka dia kan. Dia bertanggungjawab daripada mana? Daripada luar tandas ke dia ada pintu tandas? Mesti ada pintu tandas, betul tak? Bukan dalam tempat cangkung tu je. Kat luar-luar tu kan kalau ada apa-apa, tempat berdiri tu kalau rosak, dia bertanggungjawab untuk report ke apa kan. Jadi dekat pintu luar tu lah. Dekat pintu luar. Jadi dekat pintu luar tu kita masuk. Kalau rajin tampal lah kat luar tu, jangan lupa doa. Cukup lah. Tampal, tapi minta kebenaran dulu. Takut tak boleh kan dari segi undang-undang ke apa ke. Supaya orang masuk ni dia ada doa. Jangan tampal doa dekat pintu. Kat pintu tandas. Jangan tampal kat pintu tandas. Sebab bila kita buka tandas, dia termasuk dalam tandas sekali.
Jadi ayat-ayat Allah ni, nama-nama Allah ni, kan ada nak Allah tu. Allahumma inni kan. A'udzubika kan ada nama Allah tu semua. Jadi dia bila buka tanda dia masuk dalam. Itu tak boleh. Saya pernah tengok orang tulis dekat, orang tampal dekat kotak pub tu ada. Dekat satu surau. Dekat Batu Cave. Surau tu nama perempuan tau. Surau apa? Dia dekat flat. Sebab tu masa tu saya kerja. Saya kerja kawasan tu lah. Kita buat testing lah tu 4G. Lepas tu nak pergi tandas, apa dia tampal dekat mangkuk tandas tu. Dekat mangkuk tandas yang pam tu. Dia mangkuk tandas dia gitu kan. Dia pam ke bawah. Tampal situ. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Itu nama Allah. Nak tampal kat luar. Dalam tu pun tak boleh. Lepas tu dia kata tu, sunat baca doa. Jadi kita buat nota sini. Kita buat nota sini. Tadi haram. Jadi kita bagi-bagi nanti, kita faham lah. Ni sunat dia. Ni, satu, masuk kaki kiri. Ini sunat jenis apa? Ini sunat jenis perbuatan. Ada jenis sunat tu. Perbuatan badan kita lah. Masuk ke kiri. Lepas tu ada sunat lagi. Apa? Baca doa masuk tandas. Ini sunat apa? Ini sunat baca. Baca pula. Masuk, baca doa, masuk tandas. Tu dia lagi. Dekat mana? Tengok kita dekat mana tu? Nampak dia dekat tu? Kat pintu. Bukan dekat dalam. Kenapa dia tulis kat pintu? Mungkin dulu, bukan dulu, sekarang pun sama. Sekarang mungkin lagi teruk. Orang baca dalam tandas. Dia dalam tandas ni, dia makruh buka mulut. Tu buka mulut. Makruh buka mulut ni, makruh lah bercakap, makruh lah bernyanyi. Jangan nyanyi dalam tandas. Ini dalam tandas tu kan ada wap najis semua. Kita buka mulut, nyanyi, isap rokok lagi. Tu yang bodoh bebal tu. Dengan asap rokok, dengan asap tahi tu masuk dalam kepala. Kan asap ni kan pergi kepala. Tu yang otak-otak tahi tu. Cakap benda kotor je mulut dia. Ni hasil ni. Hasil keluaran produk tandas ni. Tu kalau kita tak faham tu kita tak tahu tu jaga kebersihan semua ni. Yang sekarang ni orang kata basuh tangan kan. Dulu tu saya kata dulu saya pergi tengok kakak saya lah dekat pondok. Lepas tu ambil dia kat pondok dekat Jeram. Bawa dia makan. Kakak saya yang nombor 1 lah. Anak dia, orang rumah saya makan lah. Makan lauknya sama. Dekat Kuala Selangor. Tapi saya kena food poisoning. Malam tu. Teruk. Orang lain tak kena. Tu besok tu pergi doktor. Tanya doktor, kenapa saya makan benda sama? Exactly tau. Lauk yang sama dengan orang rumah, dengan anak-anak dia. Saya telefon anak-anak dia. Tanya, korang kena tak pakcik sakit perut ni? Dia kata tak ada. Kata okey. Tanya kakak saya pun kata okey. Saya kena teruk. Padahal saya makan lauk yang sama. Lupa je doktor pakar ni, dia cakap lah. Ni ilmu dia. Dia kata, sebab tu kita kalau masuk tandas, especially tandas awam, kita kena pastikan kita basuh tangan dengan bersih sebelum kita pegang apa makanan. Kenapa? Sebab tombol pintu ni ada kuman. Pipe air ni ada kuman. Kuman apa? Kuman buat najis tu. Dia kata. Jadi mungkin kita basuh tangan tak berapa betul. Kadang-kadang orang nak makan kan basuh macam tu je. Kan, nampak tak? Basuh tangan tak ikut SOP. Tu yang Kementerian Kesihatan marah tu. Betul tu. Cara diorang tu betul tu. SOP dia buat tu. Kan dia ajarkan basuh tangan ni. Apa tak buat macam ni kan? Menyelati macam wuduk tu. Lepas tu, kan ada video kan? Saya tengoklah ada video. Macam tu. Jadi, doktor dia kata apa tau? Mungkin ada pegang benda-benda dalam tandas ni.
pipe dia ke, tombol dia ke, dan kita basuh tangan tak proper, kuman tu ada. Bila kita pegang makanan, kuman tu kena makanan dan dia masuk perut. Ni doktor pakar cakap tau. Ni bukan doktor sembarang, doktor pakar cakap. Lepas tu ada kadang-kadang kita kena, kita tak kena, anak kita kena. Padahal makan benda sama. Lepas ni keluar tandas ni basuh tangan. Kadang lupa basuh tangan. Kang sarapan kari pap, bab ambil. Cantik je. Nak basuh tangan jauh, malas nak pergi. Tengok tangan pun macam tak kotor, kuman ni memang nampak, betul tak? Gitulah. Jadi sunat dia apa? Basuh kaki kiri, baca doa. Baca doa tu lah tu. Allahumma inni a'udzubika tu. Minal hubsi wal khaba'is. Jangan tak hafal, budak tadika hafal. Tadika dia ada dua doa. Kalau tak hafal, dia tak graduate. Satu doa makan, satu doa masuk tandas. Ni mesti hafal. Anak-anak tadika mesti hafal ni. Kalau bapak tadika tak hafal, masuklah tadika balik. Nak buat macam mana? Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya. Kalau terjemahlah. A'udzubika, aku berlindung denganmu minal hubusi wal minal hubu. Kena baca betul-betul. Bukan hubusiwal. Hubusiwal. Hubusiwal khaba'is. Aku berlindung minal daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Maknanya dalam tandas ni tempat syaitan. Jangan duduk lama-lama. Jangan baca novel dalam tandas. Ombak Rindu. Allah, tempat syaitan dia pergi baca. Ada orang itu. Dia kata, ustaz kalau tak baca novel, tahi tak keluar. Amboi. Ada cakap lagi tu. Jangan baca surat khabar. Sekarang surat khabar pun tak baca dah. Jangan pakai handphone. Jangan baca handphone dalam tandas. Jangan tengok berita harian online dalam tandas ni. Jangan duduk lama-lama. Kata baca terlepas. Masuk dalam tandas. Lagi. Jahannam iPhone 7. Lepas tu janganlah baca buat apa-apa dalam tandas ni. Kita masuk ni, kita buang air, kita keluar. Kita keluar. Sebab ni rumah dia. Rumah syaitan. Kenapa duduk rumah syaitan lama-lama? Masjid kejap itu. Datang tak sempat doa dah cabut. Kerja. Kerja. Rumah syaitan duduk lama apa? Jangan biasakan. Ada orang masuk tandas setengah jam tak keluar tau. Dia buat apa tak tahu. Setengah jam tau. Aduh. Itu kalau pergi haji, memang kena maki dengan Pak Haji lah. Duduk 6 orang, pergi haji. Bilik air satu. Yang pergi pula orang tua-tua, yang nak terkencing tak tahan. Kita pula setengah jam. Baik kita train kat sini, jangan masuk lama. Nanti kat sana orang marah. Aku berlindung denganmu, dengan Allah, syaitan jantan dan syaitan betina. Okey. Sunat keluar daripadanya, tu tandas, dengan kaki kiri. Dekat sini pula. Kaki kanan, nombor 3. Minta maaf. Ni keluar. Keluar, kaki kanan. Ni sunat dia, bahagian perbuatan. Nombor 4, ada lagi sunat pada bahagian bacaan, baca doa, keluar tandas. Ini ada adab ni. Ini tu sunat. Keluar kiri kanan. Sebab apa? Tandas tempat yang kurang mulia. Luar tu mulia sebab dia bersih lagi daripada tandas. Jadi bila tempat kurang mulia, pergi tempat mulia, kanan. Kita kat luar masjid kurang mulia, masjid lagi mulia. Jadi masuk masjid, kaki apa? Kaki kanan. Kaki kanan. Nanti keluar masjid, kaki kiri. Kaki kiri. Kalau kita masuk Kaabah,
Mana tahu ada rezeki kan? Ni Kaabah. Ni pintu dia. Ni luar ni masjid. Ni masjid, ni dalam Kaabah. Dalam kitab kata, luar masjid masuk Kaabah, kaki kanan. Dalam Kaabah, keluar masjid, kaki kanan. Ni ada special case lah. Sebab ni dulu ni tempat ni mulia. Tempat yang mulia. Jadi kalau kita masuk Masjid Haram ni, kita masuk ke kanan. Dulu masa tahun 91 lah. Lebih kurang lah. 91 saya baru kahwin 2 tahun. 2-3 tahun baru kahwin. Ada kawan saya ni, dia ni bawa orang putih. Orang Inggeris lah. Orang Inggeris ni baru masuk Islam. Baru 2 minggu ke. 2 minggu, 3 minggu lah masuk Islam. Dia cerita lah, dia tunjuk orang putih tu. Orang putih tu jalan depan, dia kata, ni kawan saya ni, dia kata saya nak cerita. Dekat Masjid India. Dulu mereka tabligh dekat Masjid India. Saya dulu rajin lah ikut dulu. Ikut dia tabligh dulu. Dia kata apa? Satu kali tu dia kata, minggu lalu, dia bawa kawan ni pergi makan tabligh ni lah. Orang putih ni. Orang putih ni jurutera. Sampai dalam masjid dia resah. Habis kawan saya tanya, kenapa? Dia kata, mari kita keluar balik nak? Dia kata, nanti kita masuk balik. Kenapa? Tadi aku tak pastilah aku masuk masjid kaki kanan ke kaki kiri. Tengok. Dia punya rapi nak mengamalkan Islam ni lah. Itu baru masuk Islam 2 minggu. Kita ni beranak dengan Islam dan kita tak tahu kita masuk masjid kaki apa. Tengok Kalau Allah nak beri dia pahala, Allah akan ingatkan dia. Allah akan beri dia rasa macam bersalah. Padahal sunat je. Dia kata, mari kita keluar balik. Kawan saya pun nak layan dia. Sebab dia baru masuk Islam. Bawa dia keluar, masuk balik ke kanan. Baru dia rasa tenang hati dia. Allah, ini orang terpilih tau. Kalau saya tanya pagi tadi kaki apa tandas? Entah kaki apa. Ingat pun tidak. Kita ada reminder. Tak ada orang remind kita. Tak ada orang remind kita tau. Tu kadang-kadang jadi macam tu kan. Dan saya kat rumah, kadang orang rumah cakap, bang, tak baca doa mah lepas wuduk. Dia cakap, dengan kami semua, kami macam tu. Kalau saya nampak dia tak baca doa, saya kata, baca doa lepas ambil wuduk. Benda sunat je. Tapi kita, itu guna suami isteri betul tak? Kita remind, dia remind. Ini kalau suami isteri tegur, marah. Aku tahu lah, ustazah. Amboi. Orang lelaki dia memang pantang lah. Isteri tegur dia. Ini tak bagus. Syukurlah kalau isteri tu dia boleh tegur kita. Bukan dia tegur, dia ingatkan kita benda baik. Dan syukurlah suami ni boleh cakap dengan isteri, jangan pakai seluar ketat, nanti tak masuk syurga. Nabi dah cakap begitu. Syukur tau. Ada suami tak peduli Dia bawa isteri dia naik motor, pakai baju kurung, tak pakai sokin, nampak betis, daripada Putrajaya ke Jalan Tangsi ni, haram, nampak. Dan dia tak kisah. Dia tak cakap isteri, pakai sokin lah, nampak kaki, tak elok, aurat. Dia tak pernah cakap. Tu ada orang lelaki tu dia kata, Ustaz, susah nak cakap lah. Kenapa? Dia bayar di rumah, Ustaz, kan dia merajuk. Ni yang payah. Ni yang payah tau. Sebab tu jangan depend dekat dia. Kalau macam azan kan, kalau waktu azan, jangan masukkan toilet. Itu sunat kan? Memang ada kitab kata. Dia waktu azan ni ambil wuduk pun jangan. Kalau boleh tunggu. Sebab waktu azan ni sunat kita jawab. Jawab azan tu. Sebab tu kalau kita tengok dekat masjid kan, kadang orang azan, orang dah sampai kat Qolah, orang berdiri tau, orang tak ambil wuduk. Kalau kita perasan lah. Kita perasan. Kenapa? Sunat waktu tu adalah menyahut azan. Menyahut azan ni tuntutan dia kuat. Sampai kalau kita masuk masjid, kita semayang, tahiyatul masjid, tiba-tiba orang azan, kita tak jawab lah, kita semayang. Nanti kita dah habis semayang, orang pun dah habis azan, waktu tu sunat kita mengqadhakan jawapan azan. Tahu macam qadha tak? Kita jawab seorang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, asyhadu la ilaha illallah. Macam seolah kita dengar azan lah. Tuan peringat tu. Masjid ni lah. Sama juga, kita masuk masjid, kita dah buat tahiyatul masjid. Sekali raba-raba, alamak handphone tinggal dalam kereta. Tinggal atas kursi ya, takut orang pecah kereta ke apa. Kita belum keluar, ambil handphone. Kita masuk balik masjid, sunat lagi sekali buat tahiyat masjid. Tahu tak? Tahu tak perkara ni?
Tak tahu. Hari ni tahu. Hantar nak buang nikah. Perempuan yang selalu tak buat tunjuk ni. Leceh Ustaz, kan nak ambil uduk, make up air tanggal. Betul tak? Ambil uduk dulu, barulah pakai make up. Kau nak make up sangat lah. Tak payah make up lah. Kalau tak payah make up tak apa. Ambil uduk dulu. Lepas tu pakailah make up. Nak sembahyang, kalau make up tu tak ada bahan najis. Lepas tu make up ni nak kena pastikan dia bukan bahan najis tau. Kita nak kena beli yang kita yakini lah sebenarnya kan. Produk orang Islam lah. Kalau kita beli barang-barang najis, tu yang kita kena basuh. Kalau kita beli barang najis, kita letak kat muka, itu yang malaikat rahmat tak dekat kita. Sebab kita ada pakai najis. Tu jangan pakai, jangan bangga sangat barang-barang makeup daripada barat ni. Takut dia brand tu tak bagus lah. Ni, baca doa. Okey. Berapa sunat ni? 1, 2, 3, 4. Haram ada berapa? Haram 1. Apa doa dia? Alhamdulillahillazi azhaba annil hadza wa afani. Puji Allah. Dah keluar tanda puji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan runsing daripada aku dan memberi aku kesihatan. Memanglah kalau tak boleh buang air ni, dia datang penyakit lah. Kalau kita nak buang air besar, kita tahan, dia jadi runsing tau. Jadi tak tentu arah, nak buat apa pun tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh. Jadi bila Allah Ta'ala yang telah menghilangkan, dia yang menguruskan najis kita keluar. Kita tak ada buat apa-apa pun. Dia yang datang rasa kat body kita, nak buang air. Dia yang rasa. Dan dia boleh buat, kita tak rasa apa-apa dan benda tu tak boleh keluar. Dia boleh buat kita rasa dan tak boleh keluar. Lagi dahsyat. Tu dulu saya kata ada hadis kan. Rasulullah, sahabat ni lelaki, dia jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, ayahku sakit, tak boleh kencing. Dulu cakap begitulah. Sekarang tak tahulah batu karang ke apa benda ke, macam-macam nama kan. Wahai Rasulullah, ayahku sakit, tak boleh kencing. Nak kencing tapi tak boleh keluar. Tak tahulah sekarang ni penyakit apa ni. Rasulullah kata, ubatilah orang-orang di bawah tanggungan kamu dengan bersedekah. Pergi rawat tak apa. Makan ubat tak apa. Tapi Rasulullah ajar cara rawat orang-orang di bawah tanggungan kamu. Anak diri kita ni tanggung kita lah ni. Kita ni kan kita tanggung. Orang-orang di bawah tanggungan kamu, ubatilah mereka. Ni hadis dengan bersedekah. Maka lelaki tu dia rawat lah bapak dia. Bawa ubat apa orang dulu, cara ubat, makan apa benda, makan apa-apa rawatan tradisional ke orang dulu. Lepas tu dia sedekah. Kemudian dia datang lagi pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayahku telah sembuh. Tu kekuatan sedekah ni. Itu dulu ada guru cakap apa sedekah ni dia lebih tajam daripada doa. Tajam maksud apa? Tajam. Maknanya keberkesanan. Menunaikan hajat kita lah. Lebih tajam daripada doa. Itu sedekah. Tu tabung tu jalan. Jangan isi duit RM1. Orang tak bagi dah RM1. RM1 boleh beli apa? Tabung tu jalan. Niatkan hari Jumaat, tabung office, bagi RM5. Niatkan begitulah. RM5 pun tak boleh beli apa pun. Betul. Bagi RM5. Macam mata je, bagi RM5. Pagi nak pergi kerja, siapkan duit RM5. Untuk apa ni? Untuk masuk tabung. RM5 tak ada apa-apa lah sebenarnya. Tak ada nilai sangat sebenarnya. Tapi tak apalah, berlatih masuk RM5. Sekarang orang lelaki tengah hari pergi masjid, sebenarnya Jumaat, masuk RM5 lagi. Jadi constant. Hari Jumaat kita bagi dekat tabung dengan masjid seorang RM5. Walaupun tak banyak mana lah. Tapi kita latih. Dan boleh kita niatkan, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Boleh juga begitu. Boleh juga begitu. Okey. Doa. Dan lagi, tambah lagi baca. Tu syukur pada Allah lah. Kenapa? Hilangkan runsing. Dan beri aku kesihatan, afiat kesihatan. Tu memang kalau kita lepas operation kan, ibu-ibu, adik-adik yang bersalin nampak, operation ke, normal ke, apa soalan doktor tanya sebelum kita boleh discuss? Apa dia tanya? Akak dah kencing, dia kata. Akak boleh kencing, dia tanya soalan tu nampak?
Kan? Kalau kita kata dah 2 hari tak kencing, dia tak pergi keluar. Ada benda tersangkut. Ada benda masalah lah. Betul? Dan kalau dia kencing, kalau dah buang air semua, dia nampak body tu, dia absorb proses caesar tu, pembedahan tu, dengan normal delivery tu, dia boleh absorb secara normal. Mesti tanya tu, betul tak? Betul ke ni? Tak pernah beranak ke? Oh, dah 5 dah. Mesti soalan tu tanya. Kenapa? Itu tanda sihat. Kawan saya, doktor pakar. Adalah, doktor pakar ni nak borak dengan dia pun sibuk lah kadang. Adalah kadang dapat peluang borak dengan dia. Dia kata, usia kita ni, 40-50, masa tu usia saya tak sampai 50 lah. Dia kata, secara kedoktoran dia, kalau kau dapat buat 3 benda ni, tanda kau sihat lah. Kau boleh makan, maknanya ada selera makan, kau boleh buang air, kau boleh tidur. Lepas tu lagi satu bonus, engkau boleh jaga emosi engkau tak bersedih. Engkau boleh senyum, okay, everything will be fine, kata jangan risau. Ni dia 4 kunci ni. 4 kunci ni. Boleh buang air, boleh tidur, boleh makan. Tu orang kata, kerja apa? Tak ada apa, buat apa? MTB, makan tidur berak. Tu dia tu. Tu dah tu, makan tidur berak tu. Tu dulu kawan saya dah pencen. Masa tu kat Tengah Besi saya jumpa dia. Kau buat apa? Kerja MTB. Dia tunjuk MTB. Itu MTB. Malayan Tobacco Company. Kan ada dekat. Dulu ada kilang rokok tu kan. MTB. Oh, kau pergi tu? Tak adalah, makan tidur berak. Tu dia kata tu. Boleh makan. Boleh buang air dia kata. Boleh tidur. Tapi kalau mana kena penyakit tak boleh tidur, dia tak sihat lah. Dia ada orang kan. Tak boleh tidur kan. Resah. Adalah doa dia nak kena baca tu sebenarnya. Tu tak sihat. Jadi sebab tu syukur pada Allah bila keluar dia tandas. Kenapa? Dia beri afiat. Kenapa? Boleh buang air. Kena latih diri kita hari-hari tau. Keluar tandas paling kurang sebutlah Alhamdulillah. Dia bagi air tu keluar. Dia bagi buang najis tu keluar. Supaya hilang apa? Hilang runsing, hilang resah, hilang sakit. Siapa beri? Allah beri. Wa'afina fi man afait. Baca bila tu? Pagi tadi. Tapi tak tahu makna, susah. Tu kesian tu. Wa'afina fi man afait. Buat minta afiat. Ni afiat ni. Jadi bila tanda kita dah boleh buang air, syukur pada Allah. Kan ni kena tukar watak kita lah. Cara kita hidup. Masuk tandas, kita minta lindung. Keluar tandas, kita syukur kita sihat. Allah beri kesihatan. Dan tambah lagi, Allah matahhir qalbi. Nak tambah doa ni pun boleh. Minan nifaq. Wahai Tuhanku, sucikan hatiku daripada nifaq. Wa hassin farji minal fawahish. Dan lindungkan kemaluanku daripada melakukan kejahatan. Memang perkataan mohon dan perkataan lindung ni banyak ada dalam doa lah. Bagaimana Rasulullah diajar kepada Aisyah. Rasulullah ajar pada Aisyah. Doa apa? Ya Allah, aku mohon pada engkau syurga dan aku mohon amalan-amalan yang mendekatkan aku ke syurga. Sama ada pada niat, perkataan atau perbuatan. Ini ada doanya Rasulullah ajar dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia ajar pada Aisyah ke Fatimah, tak ingat. Aslinya Aisyah. Dia ajar pada Aisyah, minta syurga dan minta amalan yang boleh dekatkan aku masuk. Apa-apalah amalan yang boleh bawa kita ke syurga. Bukan masuk syurga dengan amal. Masuk syurga dengan rahmat. Tapi rahmat ni dapat dengan amalan. Jangan duduk diam dia, tak ada. Mesti ada usaha. Kita ni kena usaha lah, kena gerak. Macam mana Allah beri air kepada siapa? Nina Haji ni, apa cerita tu? Dari Safar ke Marwah beberapa kali. Kan dulu arwah Ustaz Rabbani Asri kan nyanyi kan. Dari Safar ke Marwah beberapa kali. Cari apa tu? Cari air. Siapa tu? Siti Hajar. Dia boleh doa, Allah boleh bagi air ke tak? Bukan tak boleh buat. Tapi Allah tu dia bangun berlari 7 kali. Dia bimbang, anak dia dah menangis kehausan.
Tempat yang tandus kan, tak ada tinggal apa. Cuma dibekalkan sedikit air, dibekalkan sedikit tamar. Nabi Ibrahim tinggalkan di balik Palestin. Tinggal di 2 beranak ke situ dengan panas dengan apa. Tak lama bekalan habis. Ni anak ni menyusu. Anak ni menyusu. Dia dah bimbang ni, mana Syai? Anak dah menangis. Berlari daripada Safar ke Marwah. Tu yang nama Sa'i tu. Nampak tak dia ikhtiar? Kita nak pandai agama, kita ikhtiar datang belajar. Kita ikhtiar bawa kitab, tupu perhatian, catat nota. Kita kena ikhtiar. Atas dasar asbab kita kena ikhtiar. Tapi yang bagi nanti Allah. Allah janji kan? Rasulullah janji. Man jadda wa jadda. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Innaka la tuliful mi'ad. Allah tidak mungkin dia akan janji dia. Buatlah. Tapi kalau tak buat ikut SOP, tak dapat hasil. Belajar tak ikut SOP, tak dapat hasil. Tu dia kata sini, sama juga macam dia doa, ya Allah, Aisyah ni doa apa? Si Aisyah ni, lindungilah aku daripada api neraka dan lindungilah aku daripada amal yang membawa aku ke neraka. Sama ada niat, perkataan atau perbuatan. Tu ada 2 tu. Satu, mohon minta syurga dan mohon amal yang bawa dekat pada syurga. Satu lagi, mohon lindung neraka. Dan mohon kita terjebak dengan amalan yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Tu dia cakap kita. Itu dulu guru kami cakap itu. Jangan cakap amalan yang menyebabkan kita. Jangan cakap kita. Cakap orang. Tapi amalan yang menyebabkan kita masuk syurga, boleh cakap kita. Nampak tak beza tu? Apa? Kita jangan cakap kita masuk neraka. Bahaya. Amalan yang menyebabkan seorang itu masuk neraka. Itu satu minta mohon, satu minta lindung. Sama juga ni. Ini minta apa? Minta lindung. Mohon apa? Mohon sucikan hati. Lindung kemaluan daripada buat kejahatan. Zina, mendekatkan zina, itu semua tu kejahatan-kejahatan daripada kemaluan tu nak kena jaga. Okey. Jangan memandang kemaluannya. Waktu buang air, jangan tengok kemaluan sendiri. Jangan pandang kemaluan. Tu jatuh apa? Dia jatuh makruh. Dia kat sini lah. Kat sini pula. Makruh pertama. Apa makruh dia? Memandang kemaluan. Itu dulu guru kami sebut mata ni kalau dia pandangnya haram, satu nanti dia cepat rosak. Rosak dari segi fizikal lah. Nombor 2, nanti dia menolak untuk memandang benda baik. Nak pandang Quran, dia rasa malas. Kenapa? Dia ada banyak dosa bertepek-tepek kat dia. Sebab tu jangan tengok benda-benda gitulah. Nanti mata ni cepat rosak secara fizikal. Mata kau dah rosak, susah kita. Lepas tu dia mengelakkan daripada melihat benda yang baik. Mata ni kalau dia tengok selalu benda baik, dia akan jadi baik lah. Mudah-mudahan dia sihat. Dia terhindar daripada dosa. Tu kena banyak-banyak tengoklah Quran, baca kitab. Kalau internet, tengoklah benda-benda yang baik. Tengok benda baik. Bacalah doa-doa. Hafal-hafal lah doa. Sementara tunggu lift ke, nak tengok handset tak apa. Tapi tengok benda baik. Kita pergi bank, tunggu nombor. Kita pergi JPJ, tunggu nombor. Kita pergi hospital, tunggu nombor. Kita hantar anak kita. Kita nak ambil di tuition, dia belum turun. Dia kata pukul 9. Kita tengok 9 suku tak turun. 15 minit yang kita sampai tu jangan sia-siakan. Jangan tengok internet, jangan tengok lagu-lagu, jangan tengok kisah artis, jangan buang masa. 15 minit ni sangat berharga tau. Kalau kita selawat, 15 minit ni kita dah boleh habis selawat 400 kali. Kau tak percaya boleh cuba. 400 kali boleh selawat. Jadi anggap ni Allah lambatkan dia dan dia ada urusan dengan cikgu dia. Anggap Allah beri kita masa sendirian untuk kita selawat ke, untuk kita tasbih ke, untuk kita anggap itu. Sebab memang sebenarnya begitu. Tapi kita dah buang masa kita. Kita buat apa? Tengok YouTube, tengok lagu, tengok apa. Ini yang sangat rugi lah sebenarnya. Sangat rugi. Ini yang banyak kita buat. Tengok resepi. Betul. Print lagi. Pagi-pagi makan nasi lemak, paling kuat pun sama sotong je. Betul. Cekodok.
Lempeng cekodok tak ada tepi. Nenek aku mana buat? Nak tepi apa? Perin macam ni lah. 300 sarapan pagi. Dalam tu 300 buat 2 je. Cekodok, lempeng. Itu pun nasib baik lah kalau ada pisang. Kuala Lumpur dapat pisang. Pulau Tani. Itu pun tak dapat kadang. Selalu apa? Selalu buat magic je. Tum jadi. Tum laksam. Tum. Betul? Tak payah. Bohong resepi ni. Resepi malam makanan Mexico. Tak payahlah. Orang Mexico tak makan bacan, kita sibuk makanan buat apa? Baik buat benda lain lah. Buat benda lain. Buat benda lain yang lebih menarik lah. Sekali nak buat masakan tu bukan salah. Buat banyak benda lain lagi kita nak buat. Semayang kita pun banyak tak qadha. Zikir kita pun banyak tak buat. Pergi masjid pun tak mengaji. Buat benda lain. Benda tu boleh buat. Tapi jangan tersangkut masa kita kat situ. Okey, jangan memandang kemaluan. Apa dia? Makruh. Dan jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Tengok mata ni dia pandang benda kotor pun dia rosak hati. Jadi dia kata apa ni? Dia kata makruh. Memandang najis. Memandang najis. Tu dia makruh. Syed, tali ni macam rumah tinggal curi api je, Syed. Panjang. Tak pulang tu tak gerak. Okey. Tak apa. Jangan memandang najis yang keluar itu. Okey. Kalau tak perlu, jangan pandang. Tapi ada orang dia perlu. Kadang-kadang kencing dia berdarah. Keluar batu. Ada tak keluar batu Keluar pasir pun dia tahu. Jadi kita kencing berdarah. Kita kencing sakit. Lepas tu kita perlu pandang. Tengok ada darah. Sebab apa? Bila kita kencing sakit, nanti doktor tanya tau. Satu tanya ada keluar darah ke? Betul tanya tak? Betul tak? Ini pengalaman kita ni. Kita ada rasa kejap nak kencing. Dia akan tanya ada darah tak? Ada keluar pasir ke? Ada keluar batu? Tu halus macam tu karang tu. Dia tanya. Jangan nanti dia tanya ada keluar darah tak? Doktor, muka 6. Doktor tak ngaji doktor. Muka 6 dia kata jangan balik lah. Tak payah pergi balik lah. Kalau saya suruh balik mestilah pada hajat, betul tak? Mestilah ada hajat. Bolehlah pandang ada hajat, nak tahu berdarah ke apa benda ke. Kalau tak ada hajat tu tak payahlah pandang. Okey. Eloknya buang air kecil jangan berdiri. Ini ada ulama kata harus berdiri, ada ulama kata makruh berdiri. Jadi dia ada 2 lah. Tak apalah nak tulis sini pun tak apa. Nombor 3. Jangan kita kata dikatakan kencing berdiri. Ada ulama kata harus. Okey. Nabi SAW ada berbuat demikian. Apa? Kencing berdiri itu untuk menunjukkan harus saja. Ada ulama kata harus pula. Tak kata makruh. Tapi saya ngaji dulu tak kata makruh. Maknanya kalau tempat itu kita nak duduk tak boleh, tanda awam kan. Sempit ke, kita duduk susah. Bolehlah berdiri. Harus saja pada pendapat saya. Ni ulama ni punya pendapat. Jika seseorang itu uzur mencangkung. Ada orang tak boleh cangkung. Dia kena tanda duduk. Kalau dia cangkung kan tak boleh bangun. Dia kena ambil orang untuk assist dia untuk bangun. Selalu orang-orang berumur lah. Jika seseorang itu uzur mencangkung atau dia kencing, kalau berdiri tidak habis keluar air kencingnya. Dia kata kalau dia tak berdiri, air kencing tak habis keluar. Maka dikatakan lebih elok kencing berdiri. Tengoklah kesihatan kita macam mana lah. Tengok kesihatan kita lah. Maknanya benda ni tak adalah dikatakan perbalahan. Tapi eloknya duduk lah. Sebab kalau berdiri, nanti dia merecik tau. Dia merecik kena kat kaki, kena kat pakaian. Itu yang dia suruh duduk tu. Okey. Jangan masuk tandas tiada berkasut. Jadi kita kata dekat sini,
Apa sunat? Memakai alas, maknanya kasut ke, selipar ke. Orang dulu-dulu, dia pakai apa? Bising masuk tandas. Pelopah dia pakai apa tu? Terompah. Budak sekarang tak erti pakai terompah. Memang menjengungkang jatuh lah. Tak erti. Saya pun dah lama tak pakai terompah dah. Dulu adalah pakai terompah. Kenapa pakai terompah? Terompah tinggi. Kalau selipar tandas, jangan pakai selipar Jepun. Tu selipar Jepun tak? Dia ada 3 lubang kan? Sebab kalau slipper tu dah lama, nanti lubang tu dia loose, air dekat lantai ni dia masuk melalui lubang tu. Kena dekat tapak kaki. Lepas tu slipper tandas, jangan pakai slipper Jepun. Pakai slipper yang tak Jepun. Ada nama slipper tu. Kalau slipper yang masuk, macam slipper saya pakai ni lah. Dalam bahasa Inggeris ada nama tau. Apa nama dia? Dia bukan sandal, ada satu lagi nama. Dulu ada kawan saya cakap nama dia. Dia masuk itu, dia macam sarung lah. Yang pakai slipper Jepun. Dulu guru kami slipper Jepun dia tak boleh pakai. Dekat pondok pengajian dulu lah. Dekat madrasah pengajian dulu, dia tak bagi letak slipper Jepun. Kata slipper Jepun tandas jangan pakai. Nanti air dia boleh masuk melalui, bila slipper dia dah lama dah, air masuk melalui lubang. Kan 3 lubang tu kan? Kan macam ni kan? 1 sini, 2 sini. Nanti dah lama nanti air tu masuk. Jadi kalau ada tandas kat lantai, nanti dia masuk kena tapak kaki kita. Rapinya dulu kami ni. Rapinya kami dulu, guru kami ni. Dia tak bagi. Tak bagi. Jadi jangan pakai slipper Jepun dan tandas. Pakai slipper yang sarung dah. Yang sarung tu, dia tak ada lubang. Dia cuma, dia punya kemah tu, dia lekap kat tepi tau. Dia tak ada lubang kat bawah. Dulu kami diajar gitulah. Jadi eloklah pakai slipper. Banyak masjid tak ada slipper. Banyak surau tak ada slipper dan tandas. Ni yang tak bagus ni. Jangan masuk tandas tiada berkasut. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, jangan dilakukan pada air yang tenang. Itu makruh. Ni. Buang air pada air yang tenang. Air tenang maknanya dia macam terkumpul lah. Lombong. Dulu Keramat banyak lombong. Sekarang tak ada dah lombong. Dulu masa saya sekolah menengah banyak lombong. Budak-budak pancing talapia. Dulu kat Keramat ada lombong kan. Rumah-rumah sekitar tu kadang-kadang dia ada tandas satu belakang rumah dia. Dan dekat kaki lombong tu lah. Dia buat tandas tau. Tak ada pumpnya. Ki berak tu jatuh lombong. Rumah kawan saya dekat sana. Dia tunjuk saya tandas tu. Bila ada orang buka pintu tandas, ikan dah mula tunggu bawah. Ikan nampak macam very eager. Orang putih kata eager. Eager apa? Gairah. Macam semangat betul tunggu. Kenapa? Feeding time. Itu yang orang pancing tu. Kau balik goreng. Saya tak. Kita dulu pancing juga budak-budak masa tu saya sekolah Lampang Form 1, Form 2, Form 3, saya sekolah Lampang. Jadi kawan saya ni banyak orang Keramat tau. Dia jalan kaki lah. Sekolah menengah Ampang jalan kaki. Jadi kadang balik sekolah ni dia ajak, jom kita pergi pancing. Nampak pancing tu. Pancing budak-budak tu. Memang senang dapat ikan lah. Dan dapat ikan senang je. Pergi kat tandas, buka begitu tandas, dia akan datang. Waktu tu tak payah pakai kail dia. Pakai tali, pakai tu, sembat je. Dapat. Tapi kalau belah, akan kelihatan lah. Kadang-kadang. Sebab dia baru makan. Apa dia pakai Ustaz? Tahu-tahu lah. Talapia lah. Talapia rombong. Umpan. Saya ingat lagi lah. Masa dulu lah. Sekolah-sekolah dulu. Lepas tu kita sampai sekarang, kita tak perlu makan lah. Kalau tengok ikan itu kan. Tapi kalau makan tak salah. Kalau makan tak salah. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Binatang yang makan tai ni, kita makan dia hukum dia makruh. Kalau kita tahulah, tak tahu tu cerita lain tu. Okey. Sekiranya buang air, bukan tandas,
jangan dilakukan, tenang. Seperti perigi. Tu makruh ni. Tapi kalau kencing pada dasar geram kat orang, kencing dan perigi dia ni haram lah pula. Jangan buat macam tu. Ada orang tak tahu dia punya mind ni kan, pelik tau. Ada orang lah. Kita pernah jumpa kan, tempat, kan ada dekat tanda tu kan ada tempat tekan keluar sabun tu. Dispenser tu. Saya pernah tengok dulu, ada orang taruh air kencing tau. Tak tahu ni fikiran apa tak tahu ni. Ini nak kata gila pun tak gila. Kalau gila takkan dia berfikir itu. Ni dia suka, dia macam ada satu etik yang salah tau, watak yang salah. Dia suka tengok orang, kena, dia seronok. Walaupun dia tak nampak pun kena. Dia letak air kencing tau, dia buang je sabun tu, dia letak air kencing. Dekat tu. Kita tahu tau, ini boleh bawa pergi neraka tau. Jangan main ni. Sebab apa? Rasulullah kata dalam hadis apa? Aku tengok di syurga, ada orang lelaki masuk syurga kerana dalam hadis ni, dia memotong ranting yang menyebabkan gangguan orang lalu lalang. Dia masuk syurga sebab tu. Tapi semayang semua kena buat lah. Jangan tak semayang pula buat itu masuk syurga. Gila. Dia memotong ranting yang mengganggu, faham mengganggu Maksudnya kalau kita tengok laluan rumah kita tu, ada benda ganggu, kita angkat, kita buang lah. Tu dikatakan serendah-rendah iman itu membuang halangan di jalanan. Rasulullah kata aku nampak dia orang masuk syurga sebab tu. Lepas tu jangan rasa rugi lah. Kita lalu kat meeting room, kita nampak ada mic tak off. Contoh kita masuk, kita off. Kita tak tahu, mungkin itu menyebabkan kita masuk syurga. Kita pergi masjid, nampak air tak rapat. Budak-budak ni kadang-kadang dia ambil wuduk, air tak rapat. Nampak air menitik. Kita ambil wuduk kat sini, kita nampak pakai sana menitik. Kita ni kata, biarlah pandai dah siap. Bukan. Ini peluang kita nak masuk syurga. Kita pergi, kita ketatkan. Ini kena ada watak macam ni lah. Watak macam ni. Rasulullah kata, aku nampak di syurga, orang masuk syurga, mematahkan ranting di jalanan. Ini kan pula tutup air masjid. Betul? Kita sembang kat belakang. Kita sembang Zuhur pukul 2. Kita dah lambat, orang dah habis. Kita sembang belakang, pukul 2. Depan ni masjid ni luas. Kosong. Kita beri salam, kita nampak kipas depan tu berpusing. Orang dah tak ada. Kita seorang je dalam masjid. Kita nak jalan tu, masjid kan jauh kan? Biarlah. Jangan. Ini peluang kita masuk syurga. Jalan sampai depan, tutup, baru balik. Ini peluang kita masuk syurga tau. Allah kadang-kadang tak kedirkan, orang tu lupa, dan Allah tak kedirkan, kita je nampak. Pergilah tutup. Jangan kata, ini siap mana makan gaji buta. Apa je dapat? Betul? Kita berdosa lagi ada. Kita buruk sangka dengan dia. Mungkin dia lupa. Kita tak tahu. Apa salah kita pergi? Cakap, ya Allah, kau bagi aku pahala. Tutup kipas masjid. Kalau biar sampai asar, mungkin api RM3, RM4. Satu kipas ke, tak tahu betul tak? Nampak aircon tak tutup. Nampak remote aircon tu ada dekat depan. Kita ambil, pun tutup. Letak balik remote, keluar. Tu indahnya bila ada akal yang faham lah. Indahnya bila ada akal yang faham. Janganlah bawa benda pelik-pelik. Masuk air kencing dalam tu. Allah, apa punya perangai tu. Atau parit yang tiada berarus. Parit yang tenang, yang tersumbat. Jangan. Sama ada air sedikit atau banyak. Banyak macam lombong lah. Lombong tu air tenang kecuali banyaknya seperti sungai. Sungai yang mengalir tu. Atau laut tidaklah makruh. Demikian juga pada air yang berarus. Sebab tu dikatakan air yang tenang ni makruh. Kalau laut taklah makruh sebab dia tak dibarus. Dan air tu banyak berarus. Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan. Ada ulama kata haram. Ni nombor 2. Ada ulama kata makruh. Kalau kita ambil arang, kita taruh sini. Di bawah pokok buah-buahan. Pergi ambil durian kampung kawan, tak tahan, kencing kat pokok durian. Durian kata kau hajar.
Kau ambil musangking aku, kau kencing aku. Ini, kau terima kasih pun tak ada. Pergi kencing dekat pokok musangking. Tu nama kurang ajar yang pokok ni. Di bawah pokok buah-buahan. Sekalipun ketika itu tiada berbuah. Waktu tu tak ada buah. Alamak, dah overdose. Dah terlebih masa overdose pula. Habiskan. Kan boleh pergi bab lain pula. Jangan buang air tepi jalan. Itu haram lagi. Tulis itu Saya malah tulis ni, nombor 3. Jangan buang air di tepi-tepi jalan. Jalan orang lalang ni dia pergi buang air. Dalam lift pun sama juga. Apa perangai buang dalam lift Wih, gerah betul orang buang dalam lift. Dekat tangga dia buang air. Tangga komplek dekat tempat tersembunyi tu, kita nak cari lift tak jumpa. Pergi exit, jumpa yang kencing. Ni tak boleh. Tempat orang lalang. Tempat orang berteduh. Tempat berteduh tak? Tempat wakaf-wakaf, orang rehat-rehat, jalan-jalan. Jangan tak boleh buang air itu. Dan tempat orang berbual dari hal yang tidak maksiat. Tempat orang bual, orang tak bual pasal maksiat. Selalu kalau tempat orang bual ni, kita boleh anggap tak maksiat lah. Waktu tu buang air situ, haram. Tempat maksiat, tempat orang berbual tempat maksiat, bukan berbual maksiat. Tempat orang berteduh di tepi-tepi jalan, 3. Nombor 4, haram buang air di atas kubur. Ini 4. Ada orang dimarah, dia kata, kau meninggal nanti aku kencing kubur kau. Dia tak boleh. Bukan itu diajar lah. Bukan itu diajar. Okey. Jadi, haram tu tambah situ. Ada lagi 3. Jadi, ada haram tu ada 5, makruh tu ada 4, sunat tu ada 4. Harus tu ada 1 lah kalau nak tulis. Berdiri atau tidak berdiri. Kalau tambah situ lah. Jadi, peradaban ni dia tulis lah. Ada kitab lain juga. Dia kata apa? Sunat menutup akan kepala. Sunat tutup kepala. Tu dia kata itu, sunat tutup kepala. Dalam kitab tak ada. InsyaAllah, nanti sambung. Babnya penting. Jangan lepas ni tak datang. Kita nak masuk bab yang sangat penting. Nama dia fardu wudu. Jangan tak datang tau. Cuba-cuba ijaz lah kerja. Jangan tak datang. Ada jen-jen tu buat dulu. Takut nanti benda penting-penting tak belajar nanti susah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.